minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah dan kurnianya pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan dan lapangnya masa kita untuk sama-sama kita teruskan pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada para penonton sekalian, apa khabar anda semua di rumah? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada para penonton yang terjejas dengan banjir, kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan jangan kita mendedahkan kepada bahaya banjir tersebut. Baik, kepada para penonton, kita ada aktiviti CSR kutipan dana daripada Akademi Sanggar Nurimas ASN atau Sanggar Nurimas Enterprise mengutip dana untuk memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi di talian yang tertera. Segala info dan maklumat adalah tanggungjawab pihak yang terbabit dengan aktiviti yang diwar-warkan. Dan serba sedikit kita dapat mengurangkan beban kepada mereka yang terjejas dengan banjir. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik dalam kehidupan seharian kita, iaitu dalam topik fiqh, iaitu memahami istihsan. Apakah dia itu istihsan dan bagaimana kita nak mempraktikkan istihsan ini dalam kehidupan kita? Bagi mengupas topik kita pada pagi ini, kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya ada yang mana? Alhamdulillah. Rumah Ustaz tak terjejas dengan banjir ke? Alhamdulillah, setakat ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita doakan kawan-kawan kita di sana bertabah dengan ujian yang diberikan. Betul. Baik Ustaz, topik kita pada hari ini dalam topik fiqh, iaitu memahami istihsan. Mungkin ada di kalangan kita yang belum lagi faham apakah itu istihsan dan mungkin first time dengar perkataan istihsan. Sebelum kita nak pergi kepada soalan-soalan sahabat kita di Facebook, mungkin kita nak faham apakah itu pengertian istihsan. Dan kepada para penonton yang ingin hubungi Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1-800-881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, untuk sebelum kita pergi kepada soalan-soalan, mungkin Ustaz boleh perjelaskan apakah sebenarnya perkataan istihsan itu sendiri. Persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum dari Ahmad dan juga penonton setia Tanya Al-Ustaz. Tajuk ini sebenarnya tajuk usul fiqh, ya. Bukan tajuk fiqh, dan merupakan tajuk yang besar sebenarnya. Dan memang tu masyarakat tak tahu sebab dia adalah tajuk yang khusus kepada cendekiawan, kepada fuqaha dan mereka yang melaksanakan dasar fatwa. Jadi masyarakat perlu tahu juga supaya mereka mengetahui di sana ada tindak tanduk mufti, pengkaji-pengkaji fiqh yang mengeluarkan hukum yang mungkin mereka dulu belajar dengan tok guru nampak macam haram. Tetapi tengok-tengok pasal apa zaman ni boleh pula. Istihsan ini dia adalah talabul husni. Kita nak bagi nampak elok dan kita rasa benda tu baik. Dan ia merupakan dalil yang menegakkan keadilan. Kalau ulama moden zaman sekarang dia bincang dalam bentuk maqasid syariah. Jadi al-istihsan ni popular dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak popular dalam mazhab Syafi'i kerana al-Imam Syafi'i menolak segi lafaz penggunaan, walaupun dari segi makna Imam Syafi'i tak tolak semua. Sebab itu masyhur dalam kata-kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang melakukan istihsan, dia telah melakukan satu persyariatan yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Jadi ia merupakan topik yang sangat penting bagi mereka yang belajar syariah. Mereka yang melaksanakan dasar syariah seperti mufti dan juga pengkaji-pengkaji, ya. Sebab yang datang kepada kita masyhurnya istihsan ini adalah dalil yang lemah. Tidak dipakai hatta dalam kitab Syafi'iyah, dalam Al-Mustasfa, dalam Al-Bahrul Muhit, dan pada menyebutkan bahawa ini adalah dalil-dalil yang disebut sebagai mauhumah, dalil yang tidak kuat. Namun bila kita teliti, al-istihsan ini digunakan pakai oleh semua mazhab, hatta dalam mazhab Syafi'i, tetapi dengan definisi yang lain, dengan nama yang lain, jenama-jenama yang lain. Sebab itu kata Al-Imam Ash-Shirazi dalam kitab Al-Lum'ah disebut amma al-istihsan bid-dalil
fala yunkiruhu wahidun. Adapun kalau kita menggunakan istihsan dengan dalil, siapa pun tak tolak. Jadi apa makna istihsan? Istihsan adalah kita keluar daripada kaedah umum. Keluar daripada hukum umum. Keluar daripada kias yang mana kaedah tersebut selalu kita dengar kaedah itu adalah melarang. Asal hukum melihat kepada wanita adalah terlarang. Kemudian diizinkan untuk muamalat, kita nak berniaga dengan dia, kita nak mengajar dengan dia, kita nak meminang dia. Jadi meminang itu adalah satu pengecualian daripada hukum asal yang kita tidak boleh melihat wanita. Begitu juga perkara-perkara yang membebankan. Kita keluar daripada hukum yang terbeban kepada hukum yang lebih mudah. Seperti kalau kita sekarang ni banjir, hujan lebat, percikan air itu kemungkinan ada najis. Tapi kita istihsankan sebagai untuk memudahkan urusan mereka daripada najis yang sampai susah nak semayang, kita maafkan selagi mana tak nampak najis di pakaian kita atau di badan kita. Ataupun kalau dalam mazhab Hanafi tidak lebih daripada 1/4 badan, makna dia lebih besar daripada 50 sen lah. Sejumlah percikan itu kita nampak ni tak banyak mana ni, boleh kita sembahyang. Jadi istihsan ini dia adalah disebut dalam istilah moden ijtihad istisnai. Makna dia satu fatwa pengecualian. Dia berlaku kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, di dalam suasana yang tertentu, maslahah yang tertentu, keperluan yang tertentu, atau ada dalil yang menyokong. Kerana kalau kita buat satu fatwa ataupun pelaksanaan yang sudah ada, dia akan membebankan masyarakat. Masyarakat akan rasa terbeban. Dulu sebagian ulama mengharamkan televisyen. Sebab televisyen ini penuh dengan permulaan. Kalau tak tahu lah dari Ahmad ada lagi. Dulu TV3 sampai pukul 7 ya. Oh iya ke? Pukul 7 tu gambar tanda cat. Saya lah tunggu tu tanda cat. Intan tak tahu tu. Ini cerita kartun. Jadi Transformer semua ada kat situ lah. Dan ada cara gambar-gambar rancangan agama ni tak tahu ada tak ada. Jadi bila ulama tengok begitu, sebagainya mengharamkan. Namun kalau kita haramkan terbeban lah. Sebab di situ sekarang ni ada rancangan agama, ada macam-macam kat situ. Rancangan masak-masak, tanyalah ustaz lagi. Takkan nak haramkan. Jadi kita istihsankan kerana maslahah. Ini sebagai contoh. Sebab itu al-istihsan ini dia adalah satu senjata utama kepada ulama untuk meringankan beban. Macam ASB. Kalau kita ikut macam-macam ulama baik ada pencampuran haram lah, nanti orang kata syubhat. Tapi ASB ni tidak syubhat. Ramai orang kata keliru ASB ni dia panggil syubhat. Syubhat ni benda kita tak tahu halal ke haram. ASB ni kita tahu ada yang halal 80%, 20% tidak patut syariah. Jadi dia tidak dinamakan sebagai wang syubhat. Apa wang syubhat? Benda yang kita keliru. Tapi ASB ni dipanggil harta halal yang bercampur dengan haram. Jadi dia tidak ada benda yang syubhat. Perlu diasingkan saja. Dalam istilah fiqh disebut al-mal al-mukhtalit bil haram. So ramai orang keliru di antara harta yang bercampur dengan haram dengan benda wang syubhat. Wang syubhat ni satu perkara yang kita tidak tahu asal usul dia. Itu di antara perkara yang ulama Malaysia mengistihsankan. Dan dulu ramai ulama menolak ASB. Sampai Profesor Mahmud Zudi berdebat macam-macam. Dia kata apabila bercampur halal dengan haram, utamakan haram sebagainya. Jadi bila kita melihat keperluan makin bertambah, sebab sekarang ni kehidupan kita bukan untuk sekarang saja, untuk masa depan. Kalau orang kerja kerajaan tak apa, dia ada pencen. Kalau kita tak ada pencen, kita tak tahu umur 55 nak kena minta zakat ke apa. Jadi dengan ijtihad para ulama kita, dan alhamdulillah sekarang ni semua majlis fatwa setiap negeri telah mengharuskan pelaburan di ASB. Jadi itu adalah istihsan. Sebab kalau kita tak bagi akan membebankan masyarakat. Kalau kita nak tengok contoh, saya akan bagi tapi saya takut masa saya terlajak. Tapi itulah al-istihsan adalah satu ijtihad, fatwa pengecualian daripada kaedah umum yang bersifat terlarang ataupun membebankan, kita pergi kepada yang lebih ringan dan yang harus. Baik Ustaz, sebelum kita nak naikkan soalan di Facebook ni Ustaz, kita nak tahu, kita dah ada Al-Quran, kita dah ada As-Sunnah sebagai panduan dalam kita menentukan hukum hakam. Betul. Di mana kedudukan istihsan ni Ustaz? Allah, ini soalan saya memang tidak jawab tapi dia terlupa. Jadi soalan ni saya mengingatkan saya semula kepada benda yang penting. Sebab orang nak tanya, pasal apa tak mula dengan Quran? Tak mula dengan Sunnah. Tetapi kalau kita melakukan induksi kepada Al-Quran dan juga Sunnah, kita dapati Al-Quran sendiri mengajar kita menggunakan al-istihsan. Dalam makanan khinzir, bila kita dah
darurah, makna ditimpa kelaparan sampai kepada kematian atau merosakkan anggota badan, maka faminit turrah, siapa yang ditimpa darurah maka dihalalkan makan khinzir, dihalalkan makan bangkai. Itu adalah istihsan. Kita keluar daripada pengharaman kepada pengharusan. Jadi orang yang ditimpa penyakit dan ditimpa kelaparan diharuskan makan khinzir kadar yang diperlukan. Itu dinamakan sebagai al-istihsan bid-darurah. Istihsan dengan sebab ada darurah. Dalam sunnah terlampau banyak Rasulullah mengizinkan sahabat minum air kencing unta. Dalam mazhab Syafi'i air kencing unta tu najis. Tetapi disebabkan ada kumpulan yang jumpa Rasulullah tu ditimpa penyakit virus, Rasulullah kata ni bukan wahyu tapi praktik di zaman Arab dulu, air kencing unta tu adalah ubat. So sekarang ni tak boleh kita nak minum macam tu sebab dia mesti ada proses lah. So minum-minum lega. So sedangkan tak ada hari yang kita tengok sahabat minum air kencing unta. Maka itu dinamakan sebagai al-istihsan. Jadi kita tengok al-istihsan, dia adalah istilah moden, dinamakan sebagai dalil reserve. Apa maksud dalil reserve? Bila seorang mujtahid, seorang mufti, dia baca Quran, dia tengok tak ada isu Bitcoin, contoh dah. Dia tidak ada isu insulin. Okey, dia akan pergi pada sunnah. Dia tengok sunnah 1,000 hadis, 2,000 hadis, tengok dalam Bukhari, tengok Muslim, tengok Abu Daud, tengok Nasa'i, tengok Ibnu Majah, tengok Muwatta, tengok Mustadrak, tak jumpa. Maka dia perlukan kepada dalil reserve. Dia macam pemain bola, ada pemain bola sebelah orang, dah yang dia tak mampu tukar keluar ambil ni. Simpanan. Ya, tetapi ketidakwujud itu bukan adalah kelemahan. Ia merupakan rahmat kepada seorang mujtahid, seorang pengkaji, untuk menggunakan keupayaan akal dia untuk menegakkan keadilan, sebab matlamat fiqh adalah keadilan dan kemudahan. Jadi bila hukum yang ada yang kita baca dalam Al-Quran dalam keadaan biasa, keadaan normal, tidak mampu untuk mengangkat bebanan dan tidak menjadikan manusia itu mampu meneruskan perjalanan kehidupan dia, perlu kepada konsep yang begitu banyak, tetapi konsep itu tidak lari daripada Al-Quran. Seperti mana Al-Quran menyuruh kita supaya berusaha. Jadi ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyedarkan kita bahawa perlu di sana ada konsep melakukan keadilan. Jadi melakukan keadilan itu adalah sebahagian daripada makna istihsan. Jadi apabila seorang ulama itu menggunakan istihsan, dia tidak terkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana ia merupakan sebahagian daripada makna-makna Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Baik, kepada para penonton jangan tukar channel lagi. Sebab mungkin ada di kalangan kita ni yang kata cantik, boleh makan. Saya harap orang boleh faham ni. Boleh faham. Sebab apa Ustaz? Bila sesuatu perkara itu daripada haram diharuskan, bukan sewenang-wenangnya, bukan ikut suka hati. Sebab tu sahabat kita ni je nak tanya satu soalan Ustaz. Silakan. Daripada Abdul Karim Sufian, apakah syarat dan kaedah untuk suatu hukum itu dibolehkan untuk dipindahkan? Okey. Bagaimana Ustaz? Sangat menarik. Yang pertama, hukum ni ada dua. Al-azimah dipanggil undang-undang umum. Makna dia semua kena pakai. Yang kedua, nama dia rukhsah, iaitu keringanan. Rukhsah ni bahasa muda dipanggil lesen. Lesen untuk kita buat benda yang terlarang. Okey. Jadi apabila kita nak mengubah, kita tak boleh ubah sebenarnya. Bila kita nak mengamalkan hukum yang lebih ringan, maka diletakkan syarat. Yang pertama adalah darurah. Okey. Darurah ni maksud apa? Ada keadaan yang akan menyebabkan kita mati. Yang pertama. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan anggota badan kita akan rosak, buah pinggang rosak. Okey, mungkin apa lagi benda yang rosak, banyak benda yang hati boleh rosak, maka kita terpaksa mungkin suntikan khinzir. Maka penggunaan khinzir yang asalnya haram menjadi harus. Itu adalah yang pertama. Tetapi ini melibatkan undang-undang darurah, dia boleh mengharuskan haram yang qat'i. Haram ni ada dua, qat'i dengan zanni. Qat'i ini yang sabit dengan Quran dan Sunnah mutawatirah. Yang zanni ni khilaf di kalangan ulama, ada yang kata yang ni haram, ada yang kata ini adalah harus ataupun makruh. Ada yang ulama kata makruh, ada yang ulama kata haram. Jadi dia punya pengharaman dia tak berapa nak kuat. Maka ketika itu boleh digunakan elemen hajah. Hajah ini dia rendah sedikit daripada darurah. Dia tak mati tapi kos tinggi. Sakit panjang. Misalnya seorang pesakit yang ada sakit pada injap jantung. So injap jantung ini dia kalau pakai babi dia tahan 20 tahun, 10 tahun. Dan kos dia rendah. Kalau pakai lembu 2 tahun kena tukar, 2 tahun kena tukar. Maka sudah tentu kita boleh guna lembu. Tetapi keperluan untuk hidup lama tu lebih tinggi. Maka diharuskan
penggunaan injak khinzir walaupun ada yang halal. Kerana dia ada hajah sebab dia melibatkan kos-kos dan seumpama dengan dia. Jadi begitu dengan melihat perempuan, dia adalah hajah. Tak tengok tak apa, contoh-contoh pun kita berkenan, tak ada masalah. Tetapi dia merupakan hajah untuk fa innahu ahra ayyudama bainakum, untuk kesetiaan, untuk lebih long term hubungan itu. Maka Rasulullah mengharuskan, walaupun kata ulama Syafi'i dalam kitab Munir Muhtaj, walaupun dengan syahwah. Kita tengok tu dengan syahwat. Tapi jangan pergi rabah lah. Tengok dengan syahwat berulang-ulang kali. Sebab nak bagi confirm ni. Tengok mata, tengok bibir, tengok hidung. Tak boleh jadi ni. Tak puas hati. Nak tengok rambut pula. Maka kita tanya mak kita, mak tolong tengok rambut dah, cerita kat saya. Rambut ikan mayang ke, kerinting macam negro ke apa, kita tak tahu. Itu dia kerintingnya ni. Boleh main apa dia permainan macam kita main lompat tu. Ikat getah. Jadi ada hajah. Jadi itu ada pemindahan hukum kepada hukum bila ada keperluan di sana. Jadi ada darurah, ada hajah. Ya. Cantik Ustaz. Dan selepas ini kita akan mengupas tentang apakah dia jenis istihsan. Boleh Ustaz ya? Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam topik fiqh, iaitu membincangkan tentang memahami istihsan. Baik Ustaz, tadi kita dah jelas apakah dia itu pengertian istihsan. Dan sekarang ini kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz daripada sahabat kita, nak bertanyakan satu soalan. Hana Wanci nak bertanyakan soalan, apakah jenis istihsan digunakan oleh para ulama? Mengapakah istihsan dapat dijadikan sumber hukum Islam, dan mengapakah ulama-ulama dahulu sentiasa berdebat? Begitu juga penyokong Islam liberal pada zaman moden ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, yang pertama, jenis istihsan ada banyak yang kita senaraikan, iaitu yang pertama al-istihsan dengan nas, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Ini benda yang diijma' boleh. Kemudian al-istihsan dengan ijma' sendiri, ijma' yang mengharuskan. Misalnya kita dalam dia masuk bilik air, bila kita masuk bilik air, kita sewa tau, tapi bila kita sewa, dia mesti ada benda itu maklum, maknanya kita tahu air kita guna berapa liter. Tapi bila kita masuk dalam bilik air tandas awam, kita tak tahu siapa yang guna 1 liter, siapa yang guna setengah liter. Mungkin tak guna langsung, tapi bayar sama, 50 sen, RM1. Tapi kalau kita ikut kaedah ijarah, sewa, lease, tidak sah. Tapi disebabkan kalau kita tidak sah, banyaklah terganggu orang nak guna bilik air dan sebagainya, maka kita istihsankan lil hajah, ataupun kita katakan ijma' sendiri mengharuskan penggunaan tersebut. Maka pembayaran dan penggunaan air walaupun tak sama liter dibolehkan. Itu istihsan bil ijma'. Kemudian dengan maslahah, istihsan maslahah adalah maslahah ammah, yang mana kalau kita melihat kepada kaedah asal, dia adalah haram, maka kita mengharuskan dia. Maknanya kita kata macam ASB, diharuskan kena istihsan maslahah. Maslahah dia besar, orang Islam akan terjamin masa depan dia dan seumpama dengan. Sebab tu saya tambah nilai kepada fatwa, kepada dia bukan setakat maslahah tapi al-istihsan bil maslahah. Maknanya istihsan sendiri menuntut kepada kita mengharuskan pelaburan di ASB untuk masa depan. OSB bukan pelaburan sekarang, dalam masa depan long term, untuk kita ambil duit itu selepas pencen dan sebagainya. Kemudian istihsan dengan uruf, ini berlaku di dalam bai'ul istisna, pembuatan. Ini seperti kita tempah makanan, tempah baju, buat rumah dan sebagainya, dia panggil istisna. Tak ada dalam nas, tetapi seluruh umat Islam di seluruh dunia menggunakan amalan tersebut, maka dia mentahsiskan nas yang melarang kita menjual benda yang belum ada dan sebagainya. Namun keperluan uruf itu sendiri menaikkan
budaya orang bermuamalat dengan apa dia istisna, maka diharuskan. Dan terakhir adalah istisna dengan darurah yang kita bincangkan tadi, khizir dan sebagainya. Ini di antara jenis-jenis istihsan. Tetapi yang mahir adalah ulama saja. Orang awam dia hanya boleh tengok dan dia boleh hayati, tapi dia tidak boleh menggunakan dia sendiri. Haram untuk orang awam menggunakan istihsan. Yang tidak fuqaha haram menggunakannya. Yang hanya boleh guna adalah fuqaha. Maknanya tertumpu kepada golongan tertentu saja. Dia eksklusif. Ataupun mungkin dia boleh bertanya dulu kepada para ulama tersebut, Ustaz. Boleh tanya tapi tak boleh buat apa. Dia tidak mempunyai kuasa untuk menggunakan istihsan. Tapi masalahnya, Ustaz, benda-benda ni mereka ni suka berdebat dalam isu-isu seperti ini. Berdebat ni satu penyakit, ya. Penyakit nak menang. So, perdebatan dahulu di kalangan ulama, bukan di kalangan awam. Maka ulama nak cuba nak faham istihsan ni apa maknanya. Sebab ada orang faham istihsan ni menggunakan hawa nafsu, kehendak dia, ikut suka dia aja. Bila dia nampak tak boleh buat hukum syar'i, dia guna istihsan. Bukan begitu. Tapi maksud istihsan ini ada tuntutan daripada dalil yang muktabar untuk kita mengharuskan sesuatu hukum yang terlarang atau meringankan hukum yang beban. Jadi di zaman sekarang ni yang disebut macam tadi liberal dan sebagainya, liberal dia salah faham terhadap mizan, ya. Iaitu mereka meletakkan semua hukum syar'i dalam satu layer yang sama. Hukum syar'i tidak sama. Ada yang qat'i, ada yang zanni, ada yang zanni yang kuat, ada yang haram dia martabah ula, ada yang haram dia pertengahan, ada yang haram tahsini, ada yang haram daruri, ada yang haram dalam bentuk hajiat. So benda-benda tersebut tak akan orang awam faham, ya. Yang boleh faham adalah fuqaha, mujtahid dan mereka yang menguasai ilmu usul fiqh. Adapun yang lain mereka mesti menunggu keputusan ulama. Dia tidak boleh buat pandai sendiri sebab dia macam doktor. Mana kita boleh ganggu tugas doktor? Doktor yang akan buat penilaian. So kita hanya menerima. Doktor bagi ubat ni terima. Doktor kata surgery, kita surgery. Tak mau surgery, balik rumah. Meninggal di rumah. Jadi ini di antara benda yang mana orang awam mesti faham. Tajuk ini dia adalah satu praktis seorang mujtahid untuk menegakkan keadilan dan memberi kemudahan kepada masyarakat. Contohlah dulu kita tengok pertandingan musabaqah. Al-Quran. Sebagai negeri dia tak bagi orang perempuan masuk. Jadi tak apa dia pegang kepada seorang perempuan itu adalah tapi bukan aurat, tapi dia takut bila berlagu tu jadi aurat. Seorang perempuan tidak aurat, tidak nak cakap macam mana. Betul. Jadi menulis je lah. So walaupun ada pandangan dalam mazhab Hanafi, tapi pendapat tu dianggap sangat lemah, menyatakan pendapat seorang perempuan itu adalah haram. Jadi dia cakap dengan apa? Jadi tetapi bila kita tengok lepas 10 tahun negeri tersebut telah mengharuskan orang perempuan masuk musabaqah Quran. Jadi nak daripada kita tengok ada perubahan hukum tu. Mungkin istihsankan kalau tak bagi orang perempuan tu makna tak dapat mengeluarkan kemahiran dia mungkin lari ke negeri lain ambil jadi qari'ah tempat lain. Betul. Jadi ini di antara polisi-polisi kerajaan yang boleh menggunakan khidmat ulama untuk melihat saya kalau buat macam ni susah ni. Khususnya zakat. Zakat banyak menggunakan al-istihsan. Contohnya zakat fitrah dengan pembayaran nilai. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita bayar dengan nilai, dengan duit, tidak sah. Bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggunakan aliran yang rigid, aliran yang keras, ini bid'ah lah. Sebab sunnah yang Rasulullah tidak buat. Tapi semua orang buat, Ustaz. Sebab keperluan. Ini dinamakan sebagai al-istihsan. Kalau kita buat kiraan ratusan istihsan yang kita boleh masukkan ke dalam fatwa-fatwa ulama di Malaysia. Kita kumpul saja misalnya peristiwa MH370. Yang mana kalau kan mayat yang tak jumpa sampai sekarang ni kita tak jumpa mayat. Tetapi Majlis Fatwa tahun 2017-18 peristiwa itu telah memutuskan mana-mana kematian yang disahkan oleh hakim maka dianggap sebagai satu kematian yang sah. Itu nak daripada istihsan sebab hukum asalnya kena tunggu 63 tahun. Dalam mazhab Hanafi kena tunggu sampai umur 124 tahun. Dah semua mati dah. Baru boleh buat kiraan faraid. Membebankan semua. Yang paling ringan pun mazhab Maliki 4 tahun. So perempuan duduk saja tengok duit kembang ada dalam pelaburan tengok naik tapi tak boleh sentuh. Nak nikah pun tak boleh. Ramai orang Minang. Tunggu saja 4 tahun baru boleh bawa ke mahkamah. So itu akan membebankan ahli keluarga, membebankan semua pihak, kerajaan, semualah banyak benda kita terbeban. Insurans pun tersangkut. Nak bagi tak boleh. Siapa-siapa pewaris sebab tak tahu mati tak mati sebab insurans syarat dia mesti mati. Ini mati pun tidak.
hidup pun tidak, maka itu dinamakan sebagai al-istihsan. Jadi kalau kita kumpul, kalau saya peribadi kumpul, saya rasa boleh mencapai ratusan penggunaan istihsan dalam fatwa di Malaysia. Okey, tadi Ustaz menyebutkan bahawa para ulama berijtihad dalam menentukan istihsan ni Ustaz. Dalam ijtihad tu boleh jadi sepakat, boleh jadi tak sepakat. Ada yang berbeza pandangan dan sebagainya. Baik Ustaz, soalan sahabat kita Syahiralia, adakah terdapat kesepakatan pendapat di antara ulama mengenai istihsan? Bolehkah? Ada dalam perkara-perkara darurah. Makan khinzir. Ya, tengok perempuan yang saya sebutkan tadi itu sepakat ulama. Tak ada ulama yang mengharamkan tengok perempuan bila kita nak kahwin. Itu dipanggil al-istihsan bin nas. Maka asal apa dia Rasulullah melarang. Apa dia disebut dalam hadis jangan pandangan pertama fa innal ula wa alaika tsaniyah. Yang kedua jangan tengok. Maksud makna ada larangan untuk tidak melihat wanita. Tetapi dalam perkahwinan unzur ilaiha. Pergi tengok. Nampak itu ada persepakatan para ulama. Cuma yang berbezanya pada nak tengok kat mana. Ada yang kata tengok kaki, ada yang kata tengok muka, ada yang kata boleh tengok betis, ada yang kata boleh tengok rambut, tengok leher. Tapi mazhab yang paling i'tidal mazhab Syafi'i lah muka dengan tapak tangan. Tapi ada mazhab yang lain seperti Hambali mengharuskan tengok rambut. So makna dia kita pergi mengendap dia masa dia duduk sikat rambut. Kita tengok, rambut dia cantik. Wah, ini rambut ikal maya. Jadi, dia pun berkenan. So, ini di antara istihsan yang disepakati pada pengharusan melihat. Cuma berbeza dari sudut kawasan mana yang kita boleh lihat. Jelas kan? Tapi jangan duduk gendap ya. Nanti kena tangkap dengan Tok Ketua Kampung. Kalau mengendap tu lebih bagus sebenarnya. Dalam kita meminang, yang bagusnya kita, tapi jangan mengendap tempat-tempat yang boleh ditangkap. Sahabat mengendap di belakang pokok. Ketika melihat seorang dia nak kahwin, dia tengok perempuan tu basuh baju di sungai, dia tengok di belakang pokok. Sebab apa? Kalau kesalahan budaya kita pergi tengok, pergi minang, lepas tu cancel. Kecil hati perempuan tu. So cara yang terbaik untuk melihat perempuan, jangan bagi dia sedap. Sebab apa? Kalau bagi dia sedap, kalau tak jadi kahwin, kecil hati, malu oleh keluarga. So peminangan tu memang confirm bersyukur dah. Kena macam tu. Tapi kalau kita tengok di pejabat, parti, ataupun buatlah macam drama sikit, tersentuh beg dia jatuh, tengok pandangan pertama. So apa benda tu lebih bagus. Jadi bila masuk minang tu confirm dah berkenan dah. Ini baru nak tengok sana, we komen, kurang sikit tinggi ya dagu. Kecil hati perempuan tu. So makruh kita buat macam tu. Nampak tak? Itu cara yang bagus. Jadi dia tak terasa, perempuan ni dia tak rasa down. Dia tak cantik. Lama-lama jadi macam filem yang besar kolesterol. Ya betul tak? Yang best sekali tu bila Ustaz kata tadi yang lakonan tadi Ustaz maknanya buat lakonan. Contoh macam orang ambil barang dia ke jadi hero pula macam-macam. Orang pergi tarik beg kan melawat. Okey baik Ustaz. Ini kita dah melihatkan beberapa perkara dalam kita menentukan jenis-jenis istihsan ni daripada sudut muamalatnya, daripada sudut pemakanannya, dan mungkin selepas ni kita nak tengok ada tak istihsan dalam ibadah. Betul. Okey, baik. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, hari ini dalam topik perbincangan fiqh iaitu berkaitan dengan memahami istihsan. Baik, tadi Ustaz dah ceritakan tentang bagaimana istihsan dalam muamalat, di dalam pemakanan dan sebagainya. Mungkin ada ke istihsan dalam ibadah ni Ustaz? Ada istihsan dalam ibadat daripada kita taharah. Misalnya sekarang ni kalau kita tengok air di tangki, mereka letakkan klorin ataupun di swimming pool untuk penyucian pembersihan air tersebut. So akan berubah warna dia, dan itu bukan berlaku secara tabi'i, kita yang buat.
So akan berubah pada rasa. Warna mungkin tak berubah, tapi kadang nampak juga macam putih-putih sikit. Nampak tak? Okey, itu dimaafkanlah. Dan juga apa nama dia, rasa dia berlainan daripada air asli. Kita pergi minum air terjun lain. Betul. Tapi air swimming pool, air kolah dia ada bau sedikit. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i dah berubah tu, dah tidak menjadi air mutlak. So secara praktis amali itu ia diistihsankan air itu masih kekal air mutlak. Kalau tak akan terbeban dan air itu akan rosak. So bila kita melihat kepada itu sebagai satu rawatan air, itu sebagai satu benda yang kalau kita tak haruskan penggunaannya akan membebankan masyarakat, maka itu adalah istihsan dalam ibadat, istihsan dalam penggunaan air mutlak dengan meletakkan klorin. Itu juga di dalam fatwa-fatwa puasa, apabila sebagian ulama mengharuskan tidak membatalkan inhaler, iaitu bagi mereka yang ada penyakit asma. So terkeluar sebab kaedah menyatakan semua yang masuk ke rongga yang terbuka adalah membatalkan puasa. So sebagian ulama menyatakan itu akan membebankan sebab dia beza makan dengan inhaler ni diperlukan untuk nyawa dia. Tapi bila pakai dia tak makan tak ada masalah. Jadi melihat kepada keringanan syariat itu sendiri, banyak hatta sebagian ulama Syafi'iyah seperti guru saya Al-Imam Syekh Ali Qaradari tidak membatalkan penggunaan inhaler. Walaupun di Malaysia 12 negeri membatalkan perbuatan tersebut dan 2 negeri tidak membatalkan. Tapi yang tidak membatalkan nama sebagai al-istihsan. Jadi istihsan lil hajah ataupun lil darurah hayah. Jadi tidak batal, nampak dalam puasa pun ada. Dan saya tidak fatwakan, tapi saya bagi jalan tengah, tak nak bergaduh. Saya katakan puasa pun puasa, bayar fidyah pun bayar fidyah. Baik. So dia al-jam'u bainal khairan. Jadi siapa pun tak marah, mufti ni pun tak marah sebab dia puasa. Sebab mufti yang suruh puasa, maknanya kalau siapa buka, dia telah melakukan benda yang haram. Ya. Mufti yang kata batal, siapa yang puasa, kamu telah melakukan benda yang terlarang juga, kamu kena bayar fidyah. So kaedah ni ada dalam mazhab Syafi'i, yang mana menggabungkan tayamum dan juga wuduk. Walaupun itu pendapat dhaif, cuma saya sengaja untuk melontarkan supaya tak bergaduh di antara dua pengikut. So seorang puasa dia pun tak marah, seorang bayar fidyah dia pun tak marah. Fidyah RM1.50 begitu aja. Juga dalam haji, di mana dalam haji pelontaran ramyu al-jimar ya, yang ketika kita menunaikan haji, dia adalah waktunya selepas zuhur, ba'da zawal. Okey. Namun pada tahun 1991, tabung haji telah mengeluarkan pengharusan melontar selepas subuh. Jadi sebab apa? Ramai dah mati dah. Saudi pun dulu kuat menentang haram dan seumpama dengan dia. Maka kalau kita tengok dalam kitab misalnya Majmu', tidak sah sebelum zawal bil ittifaq. Jadi secara sepakat ulama Syafi'i tidak sah. Tetapi bila tengok kepada kematian, ini dah sampai kepada daruratil hayah. Maka kita tengok Saudi pun dah berubah pandangan, sebab pandangan ini dimulakan dengan Abdullah Al-Ansari oleh ulama Qatar pada tahun awal 60-an dalam risalah haji dia. Dan ulama masa mencatat puas hati sebab Rasulullah tak pernah buat. Tetapi di sana ada mabda' taisir dalam hadis, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Dalam haji ni buatlah, tak ada masalah, buatlah tak ada masalah. Jadi konsep itu digunakan oleh ulama, hatta ulama Syafi'iyah pun akhirnya masa tu saya ingat pengurusi fatwa dipengurusikan oleh Tuan Guru Tajuddin Al-Jarumi rahimahullah. Jadi mereka mengharuskan, dan fatwa ni menyenangkan ramai orang. Makna dia lepas subuh pergi melontar, tidak kena berobot dan seumpama dengan dia. Jadi itu juga istihsan di dalam sebahagian hukum haji. Itu di antara contoh-contoh al-istihsan yang mana menjadikan kita ini dia mudah untuk melaksanakan ibadah. Dia wujud di dalam ibadat juga. Masya-Allah. Dan inilah dia kemudahan di dalam Islam, yang mana bila melihatkan kepada satu-satu masalah, Islam melihatkan satu perkara ini untuk memudahkan umat Islam. Dia sebenarnya bila orang keliru di antara fatwa, para masyayikh kita di Al-Azhar dan ulama-ulama yang lain mengatakan ambil pendapat yang as-suhulah, yang easy. Yang mudah itu adalah kebenaran. Sebab syariat ini terbina di atas kemudahan. Bukan memudahkan maksud mengharamkan atau menghalalkan. Tidak, kita ambil katalah mufti ni kata macam ni, mufti ni kata macam ni, ambil yang aisar. Dan ini pendapat juga sebahagian daripada ulama Syafi'iyah seperti disebut oleh Asy-Syirazi dan Al-Luma'. Kemungkinan pendapat yang mudah itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan keliru apa-apa. Ada ulama yang keras, tak ada masalah. Ini dipanggil madrasah Syada'idi Ibnu Umar, kekerasan Ibnu Umar dan rukhas Ibnu Abbas.
So dalam sahabat pun ada yang keras, ada yang lembut. Jadi ada ulama ni dia haram, ni haram, itu haram. Jadi ada ulama kata okey yang ni okey insya-Allah khair. Jadi kita ambil yang mudah. Kerana mudah itu kita senang untuk kita mempraktiskan. Walaupun yang mengharamkan dia akan pandang suuzon kepada yang mengharuskan. Yang ni teruk ni, yang ni tak wara' lah, tak bertakwa macam-macam. Tapi kita yang mengambil pendapat mudah akan memandang orang yang pada keras itu sebagai orang yang wara'. Jadi orang yang mengamalkan kemudahan ni sentiasa dalam keadaan husnuzon. Dia berlapang dada lah Ustaz. Dia berlapang dada. Baik Ustaz, kebiasaannya kalau kita tengok istihsan ni Ustaz, kita biasa kadang-kadang kita mengikut mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan sebagainya. Jadi sahabat kita ni ada satu soalan, Intan Zurina ni Ustaz. Soalannya, adakah Imam Syafi'i menolak istihsan secara total? Atau ada setengah hukum yang berdasarkan istihsan dipersetujui beliau? Silakan Ustaz. Secara lafaz ya, ditolak oleh Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menulis risalah tajuk Ibtalul Istihsan. Iaitu risalah menolak dalil istihsan yang digunakan pakai oleh mazhab Hanafi dan juga Maliki, khususnya Hanafi lah. Tetapi segi praktisnya kita dapati pelaksanaan itu sama seperti kaedah-kaedah yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i. Namun jenama dia lain. Jenama dia lain. Tetapi dimasukkan dalam kaedah fiqhiyah seperti kaedah-kaedah ad-darurah, al-hajah, kemudian penggunaan yang meringankan beban, dan ulama mutaakhir menggunakan kaedah seperti al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesemuanya itu kita tengok dia adalah hakikat istihsan. So mungkin di sini kita namakan sebagai ikhtilaf al-alfaz. Maksud dia beza pada penjenamaan sahaja. Tapi praktis Imam Syafi'i mengharuskan, cuma dia agak ketat, syarat dia agak ketat. Iaitu tidak membolehkan al-hajah menjadi satu dalil kepada pengharusan benda yang haram. Dalam disebut al-hajah la takfi fi tahlil. Hajah maksud dia kepenatan kos yang tinggi dan sebagainya tidak cukup menjadi dalil untuk mengharuskan benda yang haram. Misal kita pergi Thailand, susah nak makan. Kita pergi ke darah khinzir. Tak boleh, sebab kita boleh bawa roti, kita boleh cari kedai yang jauh sedikit. Sehingga orang dia tak tahu, dia kata aku payah cari. Tengok Google pun tak jumpa, pergi makan khinzir. Tak boleh macam tu. Dia tidak boleh sampai peringkat nak mati baru boleh kita makan. Okey. Ya. Baik Ustaz, tadi Ustaz kata Ustaz pergi Thailand. Ustaz pergi mana Ustaz? Thailand ni saya lama tak pergi sebab adik-adik saya, tok wan saya orang Thailand. Okey baik Ustaz. Dia orang haknya. Tapi benda yang susahnya nak makan. Bila nak makan Ustaz, biasa kita cari kedai yang ada jual ayam goreng ke dan sebagainya, tapi kita tak tahu kualiti dia Itu semua kemewahan. So, kita kena bezakan negara kufar yang wathani dengan negara kufar yang ahlul kitab. Ini yang fiqh pelancongan. Kita tak boleh bincang fiqh pelancongan. Next time, tahun depan. Okey, tak apa. Jadi bila kita pergi negara ahlul kitab seperti Amerika, UK, itu sembelihan mereka ulama Eropah mengharuskan. Okey, tak apa kita tak tanya. Tetapi kalau kita pergi Korea, mereka adalah negara wathani, penyembah bahala. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya makan. Thailand tak boleh sewenang-wenangnya makan. Jadi kena beza negara ahlul kitab dengan negara kufar. Yang mereka ni menyembah berhala. Sembelihan mereka tidak halal kepada kita. So kita pergi ke darah. So kita kena tahu bahawa ada bekalan di sana ataupun makanan-makanan sayur. Sayur boleh makan lagi. Cuma yang kita nak makan ayam goreng apa semua itu dalam bentuk luxury, itu kemewahan. So kemewahan itu tidak boleh jadikan sebagai asas kepada pengharusan hukum. Sebab tu kalau kita nak pergi melancong, kena tahu semua maklumat ini supaya kita pergi dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada mention satu perkara, orang awam dia tak boleh main kuat suka je nak letakkan istihsan ni Ustaz. Betul. Baik, sahabat kita nak tanya satu soalan. Assalamualaikum Ustaz dan yang dihormati. Istihsan bermaksud memindahkan hukum yang sudah ada kepada hukum yang lain. Soalan saya, siapakah yang berhak atau lebih layak dalam memutuskan istihsan ni Ustaz? Ya, mereka yang dinamakan sebagai fuqaha, mujtahidun. Okey, Syekh Ali Jumaah hafizahullah menyarankan paling kurang orang yang boleh mengeluarkan fatwa dia lulupasan master syariah. Ataupun walaupun tak ada master tapi mereka diiktiraf ilmu syariah. Jadi selain daripada itu tak boleh. Kalau dia pakai tafsir, dia pakai hadis, dia pakai bahasa Arab, dia pakai apa-apa, tak layak. Dia mesti mutakhasis, otak dia fikir syariah saja. Dan dia bergelombang di dalam industri. Maknanya dia ada rekod yang baik dan sebagainya, itu yang layak menggunakan al-istihsan. Sebab istihsan kalau dah ada kecenderungan, mungkin pasangan orang atas, mungkin pasangan individu, mungkin pasangan masyarakat, itu tak boleh. Dia tidak boleh terpengaruh dengan orang.
Dia mesti melihat kepada dalil dan dia nak angkat bebanan. Itu tujuan istihsan. Dia tak nak ada bebanan. Sama ada dalam mana-mana industri, dalam bank banyak menggunakan al-istihsan. Misalnya kita buat saving account, kita letak account untuk budak-budak. Budak-budak, kalau kita bank itu tidak menggunakan tawaruk, atau tawaruk sendiri pun ataupun dia menggunakan qardun, sudah tentu budak-budak tidak boleh meletakkan wangnya untuk dipinjamkan kepada bank. Oh. Sebab dia akan mendatangkan kemudaratan kepada budak-budak. Tetapi takkan nak letak di rumah lagi, bahaya. Betul. Maka bank itu dia ada jaminan. Dia ada jaminan RM250,000. Mana dia insya-Allah letak selamat. Letak budak-budak pun ke mana kan. Tetapi letak dalam bank paling kurang dia ada juga hibah. Dia ada juga bank bagi hibah kepadanya. Tak dapatkan profit sebab kita angkat qardun. Jadi apa nama dia, peletakan dalam bank itu diharuskan kerana istihsan. Kalau tidak akan berlakunya bebanan. Ya. Nampak tak? Jadi kita tengok di situ apa nama dia, penggunaan istihsan ini digunakan untuk nak menegakkan keadilan dan ia adalah pengkhususan kepada mereka yang ada basic syariah. Bila kita tengok rekod dia hanya baca kitab jawi, tak boleh. Kitab jawi menjadikan kita pendakwah. Ya. Kitab jawi tak menjadikan kita faqih. Kitab moden menjadikan kita musaqaf. Banyak ilmu tapi tidak melayakkan kita menjadi mufti. Mufti ini dia mesti menguasai turas. Ya. Mesti menguasai zaman baru. Kitab moden dia kuasai, kitab turas dia kuasai, ilmu usul fiqh dia kuasai. Tengok dia punya CD lah senang. Habis cerita. Kuliah syariah, master. Habis cerita. Baik Ustaz. Jadi kita lihat dalam keadaan istihsan ini salah satu objektifnya adalah mengangkat bebanan tu Ustaz. Baik, selepas ini Ustaz, kita nak ceritakan ada tak istihsan untuk banjir ini? Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita adalah fiqh berkaitan dengan memahami istihsan, dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan banjir ini, moga Allah permudahkan urusan mereka dan Allah gantikan dengan benda yang lebih baik. Baik, Al-Fadhil Ustaz, mungkin ada istihsan dalam isu banjir ini Ustaz. Sahabat kita ada satu soalan yang cukup menarik daripada Al-Ali Ali. Dalam situasi darurat seperti kejadian banjir baru-baru ini, di mana menyelamatkan nyawa lebih penting daripada terpaksa tinggal atas bumbung dan atas pokok, adakah rukun-rukun solat dan menutup aurat dapat diubah sendiri dalam keadaan sedemikian? Bagi anggota penyelamat pula terpaksa mendokong dan membawa mangsa ke tempat selamat, adakah dalam keadaan seperti ini hukum-hukum menjaga aurat dapat diubah? Hukum mencuri adalah haram, tetapi ada terpaksa memecah kedai untuk mengambil makanan, adakah hukum bertukar menjadi harus kerana kelaparan Ustaz? Itu sangat menarik. Okey, sudah tentu kita akan menggunakan istihsan dalam konteks banjir ya, yang kerana istihsan yang akan mengubah beberapa hukum seperti mengharuskan solat jamak tanpa qasar pada petugas pada masa banjir dengan keadaan kalut dan sebagainya, mereka boleh melakukan jamak tanpa qasar. Ini merupakan satu pandangan daripada ulama-ulama dalam mazhab kita pun ada pendapat walaupun tidak kuat. Kemudian daripada pendapat mazhab Hambali yang disebut sebagai jawazul jamak li syughlin, diharuskan kita jamak kerana kesibukan, itu diharuskan. Kemudian juga kepada aurat ya, ini juga di dalam kita fiqh, misalnya dalam kitab Minhajul Talibin dan banyak kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i mengharuskan sembahyang salatul uriyan, itu sembahyang telanjang bogel apabila pakaian mereka hanyut, tapi ini tak adalah berbogel. Cuma kekurangan penutupan aurat itu tak insya-Allah diharuskan dalam keadaan tidak ada pakaian yang menutup aurat mereka. Jadi mungkin tak pakai tudung,
Tapi saya tak nampak orang tapi tudung ni contohlah. Maknanya mungkin tak pakai stokin dan sebagainya, maka diharuskan. Bahkan dalam mazhab Hanafi tidak wajib pakai stokin. So dengan keringanan ini mereka boleh sembahyang walaupun mungkin ternampak sedikit lengan, mungkin ternampak sedikit betis, sebab tak ada aurat dan tidak perlu qada. Sebab kalau sembahyang bogel pun sebab tidak ada pakaian pun tidak perlu qada, yang ni pun tidak perlu qada, dan ia termasuk dalam syarat-syarat yang bersifat tahsinat. Maka itu sebahagiannya. Yang mencuri ni masalah ni. Macam mana lapar Ustaz? Kita tak namakan dia mencuri, dia hanya dalam bentuk kita pengambilan secara harus. Okey, dan tindakan memecah tu yang tak betul. Apa salahnya kita buka, minta guard buka dan sebagainya. Dia tak, ini bukan waktu berperang, tapi benda dah berlaku. Yeah. Jadi apa? Dia makan tu tak apalah, dia dorat yang makan. Tapi yang salah tu pergi curi microwave. Macam-macam. Microwave ada Ustaz? Tengok angkut ke. Contoh. Ya. Okey. Tetapi kalau kita makan tetap kena ganti rugi. Oh. Ya. Al-jawazu syar'i la yunafi ad-dhaman. Ganti rugi, tak apa, kita makan tu tak berdosa, tapi benda tu ada nilai. Tapi sebablah pengurus CEO, pemilik kedai tersebut menghalalkan. Jadi tak apa, ada halalkan, tetapi jangan buat lagi lah. Maknanya kalau kita ambil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha ataupun biqadriha. Darurah hanya membolehkan benda yang diperlukan. Bukan bawa main berat sampai kenyang. Tidak, bukan begitu. Ya, sebab Malaysia bukanlah sampai tak ada bantuan. Dia lambat sikit, mungkin yang 2-3 hari. Okey, kita kena tengok kadar mati tu berapa lama. 7 hari. Kalau tak makan tu 7 hari. So jangan ambil untuk sebulan. Ambil untuk makan sekadar mana ni perlukan. Ini bawa tu dia dah. Ini macam shopping ni. Jadi itu tindak tanduk yang salah. Mungkin dia faham darurat, tapi kena ganti rugi balik. Bila ada duit, ganti rugi balik. Itu di antara benda yang orang kena faham. Dan penyelamat kita Ustaz, Jabatan Pertahanan Awam, abang-abang ATM, abang-abang polis, mereka boleh melaksanakan rusah. Misalnya sembahyang dalam keadaan najis. Mungkin terlampau banyak kotor, nak tukar susah, maka kita mengharuskan dalam keadaan pakaian yang mungkin berlumur dengan najis. Sebab yang kata ada yang air longkang dan sebagainya. Kalaulah ada najis pada pakaian, sembahyang dengan keadaan najis, itu juga diharuskan dalam sebagian ulama Maliki dan sebagainya. Dan saya tulis dalam beberapa tulisan saya, kalau mereka yang keadaan sedemikian, mereka boleh sembahyang dan tak wajib qada, cuma disunatkan qada, walaupun dalam Muqtamad Syafi'i kena qada, tapi al-aisar itu dituntut insya-Allah. Tapi terpaksa bersentuhan Ustaz, nak selamatkan tu dalam kandungan, tak ada masalah. Dia begini, pengharaman sentuhan wanita adalah haram tahsinat. Okey, bila ada untuk keselamatan nyawa, dalam kitab-kitab fiqh menyebut sedemikian, mana dah kalau kita tak angkat dia mati. So ketika itu diharuskan untuk mengangkat untuk menyelamatkan nyawa. Hifzul muhjah aula min hifzil muru'at. Menjaga nyawa itu lebih penting daripada menjaga maruah. So kita nak angkat makcik, angkat perempuan, kalau tak angkat dia akan bahaya, maka diharuskan mendukung. Walaupun kita tak tahu syahwat dia berserah pada Allah Ta'ala lah, cuma disunatkan dia beristighfar selepas dia angkat itu. Astaghfirullahalazim. Tapi dia buat cara, tak angkat, siapa nak angkat? Betul. Jadi, dan katalah perempuan itu dia terpaksa berenang, terpaksa buka jubah, kena pakai t-shirt saja sebab berat nak pakai jubah gengit ustazah lah. Takkan nak pakai fonong tu dia, ayak masuk dalam poket, tak berenang-berenang, maka ketika itu diharuskan untuk dia membuka sebahagian auratnya sehingga dia boleh berenang. Itu kaedah Ustaz itu dalam kaedah dalam kitab-kitab mazhab bila membicarakan tentang isu ini, maka ia adalah satu perkara yang ma'ruf di kalangan fuqaha. Baik, kita bersama dengan sahabat kita Tuan Haji Tukinon daripada Skudai. Assalamualaikum. Skudai ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai. Silakan Tuan Haji. Persoalannya gini Ustaz. Ustaz tadi dah cerita panjang lebar. Istihsan ini adalah dipakai kerana darurat. Kiranya tidak darurat, gunakan istihsan ini, adakah dibolehkan Ustaz? Sajalah soalan ni pagi ni. Terima kasih banyak. Baik. Ia hanya dibolehkan sekiranya ada nas atau ijma'. Okey. Misalnya bai'us salam. Bai'us salam dia bercanggah dengan kaedah. Itu barang tak ada kita dah jual. Barang tempahan. Kita dah bagi duit cash. Dia beza dengan istisna'. Istisna' boleh bayar secara installment, secara ansuran. So ada nas, man aslama fi syai'in, siapa yang buat bai'us salam, maka Rasulullah mengharuskan. Itu ketika tidak ada darurah boleh. Bila ada nas, yang lain mesti ada darurah ataupun hajah. Bergantung kepada tahap pengharaman. Sebab haram kita sebut dah, ada yang qat'i, ada yang zanni. Yang nak faham haram qat'i, haram zanni ni adalah ulama. Orang awam dia tidak akan faham. Sebab inilah bezanya ulama dengan orang awam. Apa beza dia?
Orang awam tengok semua benda sama. Dia tu sama aja. Apa aku boleh buat lah. Ulama dia ada akliyah, dinamakan sebagai akliyah fariqah. Akliyah yang dapat membezakan di antara batu dan bata. Yang dapat membezakan simen dengan si fulan. Yang dapat membezakan perfume dengan minyak atar. Yang dapat membezakan binatang ini dengan binatang ini. Itu sahaja yang dimiliki oleh fuqaha kita yang disebut sebagai akliyah fariqah. Dia dapat membezakan akal yang dapat membezakan di antara satu benda dengan satu benda. Okey, baik Ustaz. Tadi kita nak berbalik semula kepada ada yang mengatakan kita dah ada Al-Quran, kita dah ada As-Sunnah. Kan Ustaz kan? Sebagai penetap hukum yang cukup orang kata menjadi sandaran pertama dan kedua. Betul. Baik Ustaz, Pak Suli Romli ni dia nak tanya lagi, nak perjelas dengan lebih kemas lagi. Soalannya Ustaz, adakah dikira meremehkan hukum-hukum Allah daripada wajib kepada sunat ataupun harus, sedangkan ia berlaku ketika darurat atau ketika terpaksa, dan tidakkah ia dikira melanggar fitrah asas suatu hukum yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran? Tidak, Macam mana ni, Ustaz? kita kena faham bahawa al-istihsan, perubahan hukum itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Syariat ini dia melaksanakan hukum ini bukan untuk membebankan tetapi untuk mengawal. Jadi apabila ada unsur-unsur yang membawa kepada bebanan yang mana bebanan itu akan merosakkan minda, akal dan akan memutuskan ibadat untuk berterusan, sudah tentu syariat akan berpindah, dan ini ada dalam Al-Quran, tidak termasuk di dalam penghinaan atau meremeh-remehkan. Peremehan itu adalah kita bergurau senda. Ini bukan bergurau senda, ia merupakan tanzil. Bagaimana kita nak melaksanakan hukum Allah dalam keadaan senang dan juga susah. So ini merupakan wazifatul ulama, tugas ulama, tugas para mufti untuk menyelamatkan masyarakat daripada bebanan. Itu tujuan ulama. Seperti ulama menyatakan kepada Ibnu Sirin ini adalah arjal ulama lihadil ummah, orang yang paling diharapkan untuk meringankan beban masyarakat. Lepas tu kalimah-kalimah dalam buku fatwa Pak Suwa, dia ada kalimah-kalimah seperti wahada arfaqu bin nas. Pendapat itu tidak kuat dalam mazhab, tetapi disebut ini pendapat yang sangat pengasih kepada orang ramai. Itu di antara benda yang tidak termasuk di dalam meremeh-remehkan Al-Quran. Okey, baik Ustaz. Kita nak berpindah kepada hospital Ustaz. Silakan. Dalam buat perubatan ni kan, kadang maklum ni dia takut nak makan ubat-ubat ni Ustaz. Mungkin sedikit daripada Ustaz, apakah yang kita boleh faham tentang perubatan? Sebenarnya ubat dia termasuk dalam hukum-hukum racun. Dan ia diharuskan apabila telah diharuskan oleh seorang doktor. Kerana keperluan. Racun ini kalau sedikit ia memberi manfaat apabila dia menjadi ubat. Tetapi yang memberi mudaratan itu bila dia makan melebihi tuntutan. Doktor suruh makan sehari 2 biji, dia pergi hentam 4 biji. So itu yang salah. So ini di antara benda-benda juga nak daripada istihsan, iaitu kita mengharuskan benda yang asalnya kita tak makan racun. Mana ada saja kita makan Panadol. Ataupun Livita tu orang yang naik kereta aja. Duk saja tak ada minum Livita ataupun minum-minum apa-apa dia panggil ubat-ubat yang peminum-peminum yang memberi memberi tenaga. Itu bahaya tu kalau kita bagi pada orang mengandung, kanak-kanak. Tapi kalau pemandu kereta diharuskan. Begitulah apa juga ubat yang ada khinzir untuk mencairkan darah. Kandungannya tu Ustaz? Kandungan tersebut ada berkena khinzir, kita haruskan. Kenapa? Nak nyelamatkan nyawa. Seorang bergaduh, ya doktor, tak ada logo halal. Susah doktor tu pening kepala. Ni berlaku di hospital. Sebab kita walaupun sekarang ni mereka menuju kepada meletakkan logo halal pada ubat, tetapi belum lagi ada enforcement, pelaksanaan. Jadi kita macam ni cerita dia, kalau doktor kata ini perlu untuk rawatan nyawa kita jangan bimbang, mainlah khinzir ke biawak ke gajah, insya-Allah tak ada masalah. Okey, baik Ustaz. Kita dah berada di akhir siaran untuk TV3. Dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita nak cerita tentang perihal wanita pula. Wanita? Laki tak? Laki kita simpanlah dulu Ustaz. Okey, baik para penonton, jangan ke mana-mana. Kita berakhir di TV3. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam perbincangan topik fiqh memahami istihsan. Baik, istihsan kita dah bincangkan. Betul. Dalam ibadah, muamalat dan sebagainya. Tapi sekarang ni Ustaz, kita nak tengok ada tak istihsan untuk wanita ni Ustaz? Silakan. Mesti ada. Wanita ni adalah kunci kepada kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya banyak isu-isu wanita yang ulama menggunakan dalil istihsan untuk mengharuskan gaya hidup mereka. Di antaranya adalah mereka bekerja di luar. So kalau tak akan jadi isu lah. Sebagai ulama seperti Hasan al-Banna mengharamkan wanita bekerja di luar. Takut berlakunya ikhtilat, percampuran, dan memang ada mahkamah macam tu. Tetapi keperluan untuk wanita menolong suaminya ataupun mendidik anaknya yang balu dan seumpama dengannya itu perlu kepada pengharusan. Maka kalau tidak kita mengharuskan wanita bekerja di luar, dia akan mendatangkan bebanan pada sara hidup, pada kehidupan dan kebebasan wanita itu sendiri. Itu yang pertama. Juga kehidupan mereka sebagai seorang pelajar yang belajar di overseas. So kalau kita melihat kepada hadis yang sahih, la tusafil al-mar'atu, tidak boleh seorang perempuan tanpa mahram bermusafir lebih daripada 2 marhalah. So ataupun 2 malam 3 malam. Maka sekarang ni keperluan wanita untuk menjadi pakar sangat diperlukan dan tak mampu ibu bapa semua nak ikut, suami nak ikut. Dan ini memerlukan kepada al-istihsan dengan maslahah ammah. Sebab itu kita melihat pada tahun 1970-an Majma' Fiqh Islami telah mengeluarkan pengharaman menghantar wanita-wanita ataupun anak-anak muda ke negara Eropah pengajian. Sebab dibimbingi masuk elemen syirik, elemen barat yang merosakkan. Itu awal 1970-an. Sebab tak ada kawalan Islam di sana. Sekarang kita ada duta, kita ada kedutaan pada setiap negara yang kita berdiplomasi. So fatwa itu tak diguna sangat oleh semua orang. Dan kita setahun saja kita hantar pelajar ke overseas, ke Mesir, ke UK, ke mana tempat di Amerika dan seumpamanya untuk mempelajari ilmu yang mungkin tak ada di Malaysia. Untuk kita tahu bila kita belajar di overseas ni pengetahuan lebih tinggi, pengetahuan yang lebih mantap, tanpa menafikan kehebatan di Malaysia. Tapi itulah tabiatnya. Mungkin kalau kita nak belajar bahasa Inggeris, kita pergi overseas lebih slang lebih menarik. Walaupun di Malaysia ramai orang bercakap bahasa Inggeris. Tetapi macam bercakap bahasa Arab. Kalau kita pergi negara Arab, kalau kita duduk 6 bulan belajar betul-betul lah. Kalau tak belajar betul-betul, unta duduk 10 tahun pun tak ada bercakap juga. So dia belajar betul-betul 6 bulan saja, dia mampu untuk bertutur bahasa Arab dengan lenggok bahasa Arabnya. So di sini kita melihat ulama-ulama di Malaysia mengharuskan, termasuk umrah kalau kita tengok di pergi haji, kerajaan Saudi mengharuskan orang perempuan pergi tanpa mahram pada umur 45 tahun. So nampak tak benar-benar fiqh yang membantu wanita daripada mereka melancong tempat lain, baik kita bagi pergi umrah. Dan kalau kerajaan Saudi dengar saya punya saranan, janganlah bagi 45, lambat sangat 30 pun dah okey dah. 25 pun dah okey dah, sebab mereka ni merayau merata. Ke UK lah, ke New Zealand lah, ke Switzerland lah, dengan geng-geng. Ya, daripada pergi ramai-ramai tu, mereka nak pergi umrah tapi tak boleh. So bukan semua berkahwin. Jadi ini di antara istihsan yang masuk dalam kaum wanita. Yang satu lagi penting, ramai orang bertanya, orang perempuan naik teksi. Driver pula teksi tu kan? Driver ataupun dia naik teksi sebagai penumpang, sebab dia mungkin berdua-duaan dengan pemandu dia. Betul. So ulama membahagikan dalam dua keadaan seperti Syekh Mustafa Az-Zarqad dalam fatwanya, iaitu kalau di hadapan ramai orang, ke bandar, tingkap, tapi syarat ada tingkap yang gelap. Teksi tak boleh tingkap gelap, nak bawa orang perempuan. Kalau tingkap gelap itu ada risiko. So tingkap pun orang nampak, orang pun boleh tahan, maka di situ diharuskan. Berlainan kalau kita naik teksi balik kampung, nak masuk Felda, nak masuk yang ni dalam, kita hanya bersendirian dan orang pun tak nampak kita. Maka ketika itu tidak boleh kita berdua-duaan dengan driver teksi. Jadi ada dua hukum dalam keadaan di bandar dan masuk ke dalam kampung yang tidak ada orang. Sebab kita tak nak berlaku khalwat. Khalwat ni maksud apa? Boleh berlaku persetubuhan. Tempat yang berlaku persetubuhan. Dalam lift tak panggil khalwat. Lepas kadang kita masuk lift, kita dengan orang perempuan je. Tapi tempat tu mana sempat nak melakukan persetubuhan. Jadi tak dinamakan sebagai khalwat. Jadi khalwat ini adalah tempat yang orang tak boleh masuk dan orang tak boleh lihat. Misalnya kita dalam pejabat, kita bersama sekretari kita. Bincang. Pintu tutup.
Kita tak kunci, orang boleh masuk, orang boleh ketuk. Itu tak khalwat nama dia. Jangan pergi telefon pejabat agama pergi tangkap pula. Sebab orang boleh ketuk pintu dia masuk. Bila khalwat dia tutup tingkap, dia kunci pintu. Dilarang masuk. Itu dalam drama dah lah. Itu dia panggil khalwat. Macam lift orang masuk dalam masjid, tiba-tiba imam dengan makmum saja sembahyang, dua orang, perempuan dengan lelaki. Walaupun makruh tapi tak ada tengah khalwat. Tu imam duduk depan, dia duduk belakang. Anda di tengah khalwat pasal apa? Berdudukan dalam masjid. So dia mesti ada dua syarat tu. Seperti saya ada tulis dalam buku saya Celik Fiqh, dia ada letak kawalan syarat apa dia khalwat. Jadi tak semua benda khalwat, tapi boleh berlaku maksiat. Maksiat lain. Maksiat dan khalwat dia ada hubungan dia. Semua khalwat adalah maksiat, tapi bukan semua maksiat adalah khalwah. Mungkin depan orang ramai orang nampak, tapi dia berpelukan, dia berciuman. Itu adalah salah laku, sumbang di depan orang ramai. Jadi kena faham isu tersebut. Inilah sebahagian isu yang istihsan digunakan untuk memudahkan orang perempuan. Di Malaysia misalnya ramai jadi seusaha, sekretari. Hampir 70%. Kita pergi pejabat menteri pun sekretari perempuan, pergi pejabat mufti pun sekretari perempuan. Jadi keperluan zaman sekarang ni maka dinamakan sebagai al-istihsanil hajah, maka pendapatan mereka itu adalah halal dan seumpama. Tapi dia seorang di dalam office, Ustaz. Kalau ada ramai lelaki tak apa, tempat terbuka. Tapi kalau perempuan maksiat itu kerja lain. Macam hotel maksiat lah. Sebab apa dia tertutup rapat, orang tak boleh masuk. Dia kena beza. Dia tu hotel maksiat, tapi di pejabat lain, tempat orang masuk lalu lalang. Okey. Baik Ustaz. Itu pentingnya sebagai seorang wanita kena tahu di manakah batas-batas syariah supaya apa kita keluar bekerja itu sendiri membantu suami untuk meninggalkan beban keluarga. Betul, make up pun sederhana. Ya. Jangan make up tebal sangat. Saya ada dawabit saya buat, make up mesti sederhana. Lipstick tu bagi nampak ceria. Jangan jadi macam takut macam hantu mak lampir lah. Dia punya gaya dia, muka dia berubah, eyeshadow dia pipi merah. Dia ni nak pergi kerja kan, nak pergi jadi model. So mesti ada kawalan. Baju pun sederhana, bukan tak maksud tak cantik, tapi cantik tetapi tidaklah macam festival. Ada begitu. Kemudian wangian yang tidak menyebabkan orang lelaki bau. Dia pakai perfume, tapi perfume yang sekadar dia orang main, okeylah ni tak busuk. Jangan dia pergi semua, kita dah 500 meter dah bau. Dia tahu dah siapa datang. Ada kita dah aroma dia. Orang perempuan ni dia punya bau dia tu adalah satu nikmat bagi lelaki. Walaupun bau busuk. Sebab tu peluh dia orang buat perfume. Dia punya aroma dia, peluh dia, orang perempuan ni Tuhan cipta adalah aurat hatta pada peluh. Hatta rambut dia pun orang mungkin tergila-gila. Rambut dia gugur, simpan buat azimat. Sebab tu orang perempuan dia ada ahkam khassah. Sebab tu orang bahas kalau rambut perempuan gugur boleh tengok tak? Itu sampai rambut pun. Rambut lelaki tak ada apa, sama orang perempuan ni ada masalah. So ini di antara benda yang kita tengok orang perempuan telah mendapat rahmat daripada Allah Taala. Baik, nanti kita akan bincangkan satu lagi topik Ustaz berkaitan ada dengan lagi? hukum khas wanita. Boleh Ustaz? Nantilah. Lelaki tahun depan lah. Lagi tahun depan. Baik Ustaz. Sahabat kita ni ada satu soalan yang Ustaz, saya nak baca pun macam suspense sikit. Jangan suspend, tak apa. Jangan suspend. Biasalah kita belajar hukum fiqh ni Ustaz, banyak perkara adalah yang penyelamat. Baik Ustaz, kita bersama dengan Jai. Istihsan ialah memindahkan hukum yang ada kepada hukum lain. Fitrah semua manusia mempunyai nafsu. Bagaimana pula hukum mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri dengan alasan mengelakkan dari melakukan dosa yang lebih besar iaitu zina? Baik, secara al-aslunya onani adalah haram dan tidak elok. Dari sudut kesihatan boleh menyebabkan kepada macam-macam penyakit. Dan ia merupakan satu benda yang menyebabkan akan jadi dipanggil addiction, tagih, dan juga boleh merosakkan kemaluan wanita pada klitoris dia. So onani ni bukan lelaki sahaja, dia boleh berlaku kepada wanita juga. Dan wanita pun meningkat sebab faktor sekarang ni cerita terlampau banyak. Cerita cinta, novel cinta. Siapa tak tahu berapa banyak cinta kita nak cinta. So itu yang menyebabkan kerangsangan. Zaman dulu orang perempuan tak terdedah kepada kahwin, kepada hubungan seksual. Sekarang ni benda itu berlaku. Maka peningkatan onani itu meningkat. Sebab itu secara basicnya kalau boleh kahwin dulu. Itu sebagai dasar awal. Tapi nampak soalan tu macam tak dia nak kahwin ni, mak pak tak bagi ni. So macam mana kita buat aktiviti. Perlu kita sibuk dengan aktiviti dan sebagainya. Melainkan dalam keadaan yang memang dia ini tak tahan sangat, mengganggu pemikirannya sampai tak nak buat apa, maka diharuskan bukan untuk ketagih, hanya kadar untuk menenangkan jiwanya. Kemudian kena banyakkan istighfar dan seumpama dengan dia. Dan juga saya terangkan di sini juga dalam kes IVF dan seumpama dengannya memang kena ada onani.
Sebab orang tanya apa dia IVF dan sebagainya, prosesnya sebab yang bagusnya isteri yang buat, tapi kadang-kadang isteri duduk dalam bilik, apa dia suami duduk luar. Jadi proses tu pengasingan. Jadi diharuskan juga onani sebab sebagian ulama memakruhkan dia untuk tujuan IVF. Jadi itu tempat yang diharuskan, iaitu tak tahan sangat sampai nak terlibat dalam maksiat, sampai dia tak boleh, sampai dia tertekan. Itu diharuskan. Tetapi basicnya elakkan sebelum terlibat. Termasuk lelaki dan wanita. Tapi jangan dengar-dengar ni terus buat. Itu salah. Dia maksud dia dalam keadaan yang kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab ada orang berkawan, dia main bola apa, okey, sihat. Tapi ingatlah bahawasanya itu akan memudaratkan tubuh badan orang yang selalu buat onani. Okey, baik Ustaz. Kepada para penonton, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada nak tanya lagi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita berehat seketika, kembali dan tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Okey Ustaz, cantik tak baju saya Ustaz? Sangat cantik. Cantik Ustaz Yang ni saya tempah Ustaz. Itulah berkenan, tapi kita berkeadaan kita orang biasa aja. Sebab kadang-kadang bila tempah ni Ustaz, dia tak tentu. Kadang-kadang ngam dengan kita, kadang-kadang tak ngam, tiba-tiba sendat dan sebagainya Ustaz. Betul. Jadi dalam isu ni Ustaz, ada tak istihsan dia? Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan lah, daripada Kak Ju Zabidi. Syariat Islam mengharamkan menjual barang yang tidak dimiliki penjual berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Namun bai'us salam dikecualikan melalui kaedah istihsan berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW. Boleh Ustaz jelaskan apakah maksud bai'us salam? Ya, bai'us salam ini keperluan satu dunia. Sebab tak semua orang ada capital, tak ada modal. So dia perlukan modal untuk nak buat apa-apa tempahan. Nak bawa barang yang ada di luar. Malah kita jual melalui gambar. So ataupun kita cerita ini dia punya sifat dia macam ni, penjualan kereta, penjualan barang, makanan dan sebagainya. Dalam sistem pertanian banyak buat tempahan ya. So dia diperlukan. Maka bila diperlukan, syariat ini dia kita kena faham. Ada hadis bersifat juzuk, ada hadis bersifat umum. So umum ni dia tak nak masyarakat terbeban. Takkan kita nak batalkan amalan ini sedangkan amalan ini memberi manfaat kepada pengeluar. Kita belajar macam apa dia jualan ekspor mengeksport. So orang yang mengeksport sudah tentu dia menjual, tapi dia perlukan modal. Orang yang mengimport dia adalah pembeli. Jadi dia bayar dulu dengan jaminan-jaminan lah. Sistem sekarang ni kalau di bank orang panggil trade finance lah, kita ada apa dia ambil apa dia jaminan daripada bank dan sebagainya untuk pembayaran. So ia diharuskan kerana hajah kulliyah. 90% orang perlukan. Mungkin 10% tak perlukan, 90% orang memerlukan muamalat tersebut. Maka penjualan di dalam katalog, penjualan dalam bentuk bai'un mausufin fi dhimmah, dia panggil definisi bai'un salam. Maksudnya kita jual barang yang dilukis, yang dicerita sifat dia, berapa kilo, model berapa, harga berapa, kemudian ukuran semua dicerita. Maksud dia dipanggil benda itu tidak ada dipanggil apa, tidak ada keliru, tidak ada penyembunyian langsung. Semua dilengkapkan dia punya maklumat-maklumat esensial dia. So di bawah tanggungjawab penjual. Itu bai'un salam. So dia tempah kepada kita akan siapkan misalnya rumah, ataupun kita nak siapkan benda-benda yang bersifat pertanian, ataupun kereta, ataupun apa jua benda bentuk tempahan yang belum siap, kita siapkan dalam pada tempoh sebulan 2 bulan, dimensionkan tenor dia. So kita akan hantar ke pemiliknya dengan harga sekian dan wang tu diserahkan secara total. Wang mesti diserahkan secara total. Kalau tak total nama dia istisna. Itu beza dia. Kalau total nama dia bai'us salam, kalau tidak total nama dia istisna. Kedua-duanya diharuskan oleh ulama kita, khususnya ulama-ulama zaman sekarang. Okey, Ustaz. Ini ada satu lagi masalah yang umum, masalah yang ramai orang hadapi ni Ustaz. Kak Umi Hani kita nak tanya, istihsan memindahkan hukum. Contoh rokok dari makruh kepada haram. Bagi perokok, mereka berhujah. Kata mereka yang berpenyakit bolehlah dikira haram dan yang sebaliknya tak apa. Tetap hukum lama makruh. Boleh ke? Ya, masalah sekarang ni dah Majlis Fatwa Malaysia semua mengharamkan. Cuma terdapat ustaz-ustaz yang memakruhkan, itu hak dia lah. Saya tak buat campur apa. Cuma kita katakan rokok ni boleh ditrain tinggal dan dia bukan benda yang baik. Tak ada keperluan kita nak istihsankan harus. Jadi tetapi dia termasuk dalam dia tidak haram, dia adalah karah tahrim. Kalau ibarat yang lebih sahih, dia adalah karah tu tahrim.
Makna dosanya ada tetapi dia tidak mencapai tahap arak, tidak mencapai tahap dadah. Dia dosa dia sederhana, dosa-dosa kecil. Tapi kita kena tinggallah. Kalau kita amal tiap hari pun nama-nama dosa besar. Kalaulah dia pegang makruh pun dia akan menjejaskan nama baik. Makna dari sudut image, dia akan memberi kesan kepada personality seseorang. Pada giginya, baunya, orang tak selesa dengan dia. Nah, jadi imam masjid pun akan ditolak kriteria dia. So ini di antara benda yang kita kena faham. Istihsan tidak berlaku dalam bentuk syahwat. Ini syahwat. Istihsan dalam bentuk keperluan. Tidak ada istihsan kerana syahwat. So ini perlu dilatih. Sebab tu saya cadangkan kalau kita boleh keluar produk rokok yang harus. So dia tidak ada bahan-bahan beracun, tidak ada nikotin, tidak ada tar. Dia ada racun tar. Kemudian ada racun exhaust dalam tu. Macam-macam rokok ni orang yang hisap dia pendekar. Dia pendekar yang sangat hebat sebab dia boleh makan racun. So kalau kita boleh buat produk racun yang sihat, racun madu lebah, racun macam-macam. So insya-Allah rokok tu saya setuju untuk dikeluarkan dan saya pun nak hisap juga. Allahu Akbar. Okey, baik para penonton. Ini ada satu soalan lagi bersama dengan sahabat kita Ain Chua. Soalan saya, apakah istihsan dalam melawat perkuburan dan menghadiri upacara perkahwinan ibu bapa yang bukan Islam, Ustaz? Tak ada. Itu tidak ada istihsan apa-apa. Jadi memang harus kita menziarahi kubur orang tua yang bukan Islam. Kerana dia masyru'iyah. Dia boleh kita ingat akhirat dan itu sebagai wafak kita birrul walidain kepada ibu bapa kita. Cuma apa nama dia, ia perlu dengan adab, sopan dan seumpamanya, dan tidak terlibat dalam upacara-upacara agama yang seperti memegang lilin dan seumpama dengannya. Sekadar menghadiri itu adalah benda yang harus, tidak berhajat kepada istihsan. Baik Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Dalam kita memilih seorang pemimpin, dan sudah semestinya kita memilih pemimpin yang ada agama. Jadi mungkin ada istisnanya dalam kita nak memilih seorang pemimpin yang orang kata mungkin ada yang bukan background Islam, bukan background pendidikan agama, ataupun bukan daripada bangsa, daripada agama Islam dan sebagainya. Ada tak di situ istisnanya, Ustaz? Di zaman moden tidak perlu kepada ulama memerintah. Sebab ulama dia ada bidang kuasanya, menasihati pemimpin. Pemimpin di zaman moden ini adalah yang ada view, the leadership by vision. Dia ada vision. So untuk kepimpinan negara, kita tidak melihat kepada keteguhan agama, tapi melihat kepada keteguhan pemimpin dapat melaksanakan keadilan, sebab dia ada penasihat-penasihat agama. Okey, jadi bagi saya sekarang ni saya tidak mensyaratkan, dan ulama pun tidak mensyaratkan ulama sebagai ulama tak mujtahid, tak adalah negara macam tu. So yang penting dia mengetahui sistem politik Malaysia dan sistem dunia, cara berdiplomasi, dan dia mempunyai minda pembangunan. Dia mesti otak yang boleh membangunkan, develop Malaysia ini dan develop mana-mana negara Islam supaya menjadi lebih adil, lebih saksama, dan dia adalah orang yang sederhana. Bukan daripada tentera, bukan daripada pihak yang jenis pengaman. Sebab negara yang maju tidak boleh berdiri di atas tentera. Tentera sebagai pengaman, tapi kalau dia jadi PM, jadi presiden, dia jadi keras. Kalau pilot pun datang daripada tentera, dia landing laju. So, jadi untuk visi pemerintah zaman moden berhajat kepada orang yang faham politik, orang yang faham politik dunia, orang yang mempunyai nilai agama lah. Itu penting, nilai agama. Tak mesti ustaz. Macam kahwin tak kan ustazah, kan ustaz, kahwin dengan siapa-siapa boleh. Yang penting nilai agama, seorang yang menjauhi rasuah, dan mereka yang mempunyai visi untuk negara. Nak jadi apa negara ini? Ini yang paling penting bagi saya, dan mematuhi perlembagaan, hormat perlembagaan yang ada dalam negara ini, dan menjadikan Islam sebagai agama tertinggi di Malaysia. Maknanya beramal dengan agama itu dan minta nasihat untuk kita tidak perlu kembali kepada zaman dulu untuk menjadi seperti Umar bin Aziz. Tak akan berlaku dah Umar bin Aziz zaman sekarang ni. Tak akan berlaku. Yang hanya berlaku kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Umar bin Aziz. Baik, Ustaz dah sarapan belum? Belum. Itulah saya rasa nak sarapan lepas ni, insya-Allah sama-sama kita sarapan. Okey, sebelum kita nak sarapan Ustaz kadang kita pergi ke kedai Ustaz tapi bila kita nak beli satu-satu barangan ni ada cok halal tapi dibuat oleh orang bukan Islam. Jadi Ustaz, kita melihatkan orang bukan Islam ni dah lah dia tak mandi wajibnya dah dan sebagainya. Kita melihat kat situ mungkin berlaku ada tak eloknya dalam pembikinan makanan dan sebagainya. Mungkin bagaimana Islam melihat dalam makanan-makanan seperti ini, ada tak istihsannya Ustaz? Dalam isu makanan ini secara biasa kita galakkan lebih berjaga-jaga. Kita hanya ambil makanan yang
Kalau benda tu ada syubhat, kita tak makan. Sebab maqasid makan ni lebih kita berjaga-jaga. Dia tidak seperti yang kita bincang tadi. Sebab apa? Kita bimbang takut makan mana yang tidak baik, yang tidak halal, yang tidak bersih akan memudaratkan minda dan tubuh badan kita. So kalau kita tengok makanan-makanan apa-apa biskut yang tidak ada logo halal jauh lebih baik. Jadi itu lebih, tidak sama dengan isu yang kita bincangkan. Sebab makanan ni luas. Banyak kita boleh cari kedai-makan yang orang Muslim dan sebagainya. Mereka jalan kat dalam darurah dan seumpama dengan macam ada orang tanya isu sekarang ni, orang India bagi makanan. Jadi apa jawapan sebagian ulama? Maka kata kelas lagi mana tidak makanan sembelihan boleh makan. Jadi itu keringanan, itu tak apa. Tapi kalau kebiasaan kita pergi makan, tengok makanan itu halal pun tak ada, orang bukan Islam yang jual, jadi kita patut elak sebagai menjaga maruah seorang Muslim, bukan kerana resis tetapi nak menjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik Ustaz. Tadi bila kita membincangkan tentang istihsan, sebenarnya Islam ni mudah Ustaz ya. Islam sangat mudah. Tapi mungkin apa hikmahnya adanya istihsan ni di dalam agama kita Ustaz? Adalah untuk yang pertama menegakkan keadilan di antara dua pihak. Maksud dia apa, orang yang penjual dan pembeli. Dia juga memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kalau tidak ada istihsan ini, akan terbantuklah perjalanan masyarakat. Orang perempuan tak boleh keluar bekerja, yang ini perkahwinan tidak sah. Misalnya dalam mazhab Syafi'i tidak sah berkahwin kalau wali fasik. Kalau saksi fasik, macam itu susah nak cari orang yang adil. So kita istihsankan menggunakan mazhab Hanafi untuk mensahkan mana-mana kalau bapa dia tak sembahyang pun, hisap rokok pun sah kahwin, dia jadi wali. Sebab kita nak bagi matlamat maqasid yang kahwin tu lebih besar daripada menjaga sifat-sifat tahsinat ini. Jadi inilah dua matlamat, keadilan dan kemudahan, itulah hikmah dia. Okey Ustaz, mungkin ada saranan kepada para penonton ni yang nak mengamalkan istihsan ni Ustaz? Okey, silakan Ustaz. Tidak ada saranan untuk yang menonton. Sebab istihsan ini adalah amalan ulama, cuma kena tahu pasal apa ulama berubah pandangan kerana sebahagiannya dalilnya adalah istihsan. Dan pesanan jangan menggunakan istihsan, itu saja. Okey, baik. Dan kita menggunakan orang kata fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti supaya kita tidak tersasar ke sana ke sini. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin Ustaz boleh mengimamkan doa kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dai. Terima kasih semua. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah pun memahami istihsan yang diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Baik para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi bersama dengan sahabat saya Dai Azrin sebagai moderator dalam topik perbincangan sirah kisah 25 Rasul Nabi Yaqub alaihissalam, dan panelnya adalah Ustaz Mohadir Jol. Jumpa lagi esok. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dai.